Panggil apa? Panggil apa? Yang Slack. Satu. Assalamualaikum. Yo, what's up YouTube? It's your boy Nasir with my homie. Saya Iwan. So, terima kasih kepada yang dah tonton video kami sebelum ini. Kami Wana Studio ingin meminta maaf untuk video kami 2 minggu lepas di mana ada sedikit masalah teknikal berkenaan audio dan juga video. Kami harap korang dapat memaafkan kami dan kami akan cuba membaiki video kami seterusnya untuk tontonan anda. Minta maaf minggu lepas kami tak dapat nak keluarkan video daripada Wana Studio sebabkan ada masalah kesihatan. So, banyaklah game-game yang menarik minggu lepas yang kami tak dapat nak review. So, untuk minggu ni kami akan review game PPL week ke-32 dan banyak game-game yang menarik yang kami akan reviewkan lah. Harap korang semua enjoy dengan video kami ini. Let's go. First stop, Everton menerima kunjungan daripada Manchester United. Apa yang boleh kita dapat daripada game ni adalah kedua-dua tim tengah struggle dalam EPL. Manchester United daripada 5 perlawanan mereka di EPL, mereka telah berjaya memenangi 2 perlawanan, 2 seri dan juga 1 kalah. Manakala Everton hanya menang 1 perlawanan dan 4 lagi diorang kalah. Dan juga yang kekalahan mereka terima semua agak besar juga jumlah golnya. So game ni akan jadi tumpuan sebab apa? Sebab kedua-dua tim ni datang dengan misi 3 poin, iaitu kalau untuk Manchester, kalau diorang dapat 3 poin, diorang dapat cengkamkan kedudukan mereka di nombor 4 untuk mereka layak ke UCL pada season depan. Manakala Everton memerlukan 3 mata untuk mereka kekal di kancah Premier League untuk season depan. So 20 minit pertama kita dapat lihat Manchester United sangat bahaya daripada segi serangan. Ada 2 percubaan bahaya daripada pemain Manchester United tetapi digagalkan oleh keeper Everton iaitu Pickford. Memang padu Pickford pada hari tu. Kalau tidak aku rasa dah kena 2 digit dah Everton masa tu. Lepas tu minit ke-26, Anthony Gordon berjaya menjadikan gol untuk Everton, untuk meletakkan Everton di hadapan. Tetapi tu gol ni sebenarnya bukan dia punya. Sebenarnya gol ni untuk Lord aku lah. Lord the best of the Lord lah. Patut bagi nama dia sebab dia dah setting baik dia punya bontot tu. Kena kat bontot tu. So kenapa nak bagi Gordon? Patut bagi dia lah. Betul lah. Kalau ikut stat, semua memihak kepada Manchester United. Tetapi kalau dah memang tak ada luck dan juga kau ada Maguire dalam tim kau boleh lupakan lah pasal kemenangan untuk Manchester United pada season ni. Okey, memang kau takkan dapat dengan Lord kau nombor 5 kat situ. Ada tu scene tu di mana bola terkena di tangan Matic tapi Maguire angkat tangan kata minta kad dekat referee. Dia lupa ke yang Matic tu tim dia sendiri? Apa? Buta ke apa? Itu kawan kau lah. Aku harap Rangnick dan juga tim coaching dapat mendengar luahan daripada peminat-peminat Manchester United supaya tidak memberikan Maguire main untuk lagi season ni sebab dia orang tak larat tu kena terus dengan kelab-kelab lain, dengan tim-tim lain. Setiap minggu kalau tengok kalau kalah mesti punca Maguire. Dah aku rasa dekat 5-6 game punca semua daripada dia. Tak on goal, mesti gol tu punca dia salah maki orang. Itu je. So korang tolonglah, kesian member aku sebelah ni. Dia dah penat lah dengar kita orang terus dia setiap dia dah macam lali dah. Dia tak nak layan kita orang dah sekarang. Takut nanti dia putus kawan je dengan aku. Sedih doh aku nanti. Okay, next game antara Arsenal bertemu dengan Brighton. So Arsenal telah turun dengan formasi 4-2-3-1 di mana Arteta telah meletak Granit Xhaka di fullback belah kiri. So ini agak mengejutkan ya. Tapi game ni memang Arsenal pegang dari awal lagi lah. Walau bagaimanapun Brighton berjaya mendapatkan gol awal mereka daripada Trossard. Manakala gol penyamaan Arsenal pada masa kecederaan paruh masa pertama dibatalkan apabila VAR mengesan Gabriel Martinelli offside. So sikit je offside tu, tetapi offside tetap offside lah. Masuk separuh masa kedua, Arsenal masih menguasai perlawanan dan mengasak kubu pertahanan Brighton lah, tetapi masih gagal lagi menjadikan gol. Manakala Brighton pula berjaya menggandakan gol mereka melalui gol daripada luar kotak penalti oleh Mopu. Pada minit ke-88 Arsenal baru berjaya menjadikan gol yang agak cantik lah daripada luar kotak penalti oleh Martin Odegaard. Walau bagaimanapun gol tu adalah sedikit deflection terkena Welbeck, tapi gol tu memang agak lawa lah. So ni game kedua Arsenal kalah berturut-turut. Sebelum ni kalah dengan Crystal Palace 3-0 dan sekarang tempat keempat telah dipintas oleh Spurs. So sedikit kecederaan main player Arsenal ni telah menggugat sedikit sebanyaklah performance pemain-pemain Arteta ni. So saya harap Arsenal dapat comeback dan berjaya untuk mendapatkan slot mereka di UCL season depan, InsyaAllah. Next stop, Aston Villa menentang Tottenham Hotspur di mana Spurs telah berjaya memenangi perlawanan dengan 4-0. Tahniah untuk Antonio Conte dan juga pasukan. Last 5 game untuk Tottenham Hotspur, diorang ni memang tip-top daripada last 5 perlawanan mereka telah berjaya memenangi 4 dan juga kalah hanya 1 sahaja, iaitu di tangan Manchester United. Tak tahu macam ni benda ni boleh berlaku kan, tapi nak kalah-kalah jugalah. Apa yang menarik tentang kemenangan Tottenham Hotspur, kebanyakan yang kemenangan mereka adalah kemenangan yang besar-besar, iaitu 5-0, 5-1, 4-1, 3-1 dan juga yang terbaru ni 4-0. So
kita boleh nampak sangat-sangat function attacking Tottenham Hotspur ni. Trio 3 di bahagian serangan iaitu Kane, Son dan juga Kulusevski berjaya meningkatkan mutu perlawanan untuk Tottenham Hotspur. Di dalam game ni, walaupun Harry Kane tidak berjaya menyarikan gol, tapi beliau tampil dengan 3 assist untuk membantu Tottenham Hotspur, manakala Son mendapatkan hat-trick dan juga Kulusevski mendapatkan 1 gol dan juga 1 assist untuk game ni. Ternyata dengan kedatangan Dejan Kulusevski melengkapkan attacking di bahagian kanan yang dicari-cari oleh Tottenham Hotspur. Mereka telah cuba untuk menggunakan Lucas Moura dan juga Bergwijn, tapi rasanya mungkin Kulusevski adalah jawapan mereka untuk season ini, dan aku harapkan Kulusevski dapat membantu Tottenham Hotspur untuk season depan. Padu mat budak ni. Aston Villa pula, lepas aku puji diorang dalam video aku yang sebelum ni, di mana mereka telah berjaya mengalahkan Southampton 4-0, terus kalah 3 match mat. Aku tak tahulah, aku rasa diorang ni cepat lupa diri kot. Bila puji terus kembang terus kalah terus. So lepas ni aku tak sembang pasal Aston Villa dah. Kesian tu, sembang terus kalah dah. Sekarang fokus Spurs adalah Champions League dan juga tempat keempat. Mereka sekarang berada di nombor 4 dan aku rasa diorang akan cuba untuk kekalkan kedudukan mereka di tempat nombor 4 lepas Arsenal, Manchester United dan juga West Ham berputih mata pada perlawanan minggu ini. So aku rasa kalau Spurs teruskan performa mereka untuk season ini dengan memenangi semua perlawanan mereka, insya-Allah tempat keempat dan juga UCL untuk anda dan juga bukan untuk GGMU. Okey, next game antara Southampton bertemu dengan Chelsea. Chelsea yang kalah 2 game sebelum ni bertemu dengan Brentford dan Real Madrid tampil garang menang 6-0 lawan Southampton. Southampton ni antara yang perform jugalah yang boleh kalahkan kelab-kelab besar. Tapi untuk game ni memang kena kita teruklah dengan Chelsea. Untuk 5 minit terawal, Chelsea boleh menjadikan 3 gol tetapi nasib tidak menyebelahi Timo Werner. Pada separuh masa pertama je, 3 cubaan Timo Werner terkena tiang dan palang. Apa dia ingat kita main gol palang ke apa? Walau bagaimanapun dalam game ni, Timo Werner berjaya juga menjadikan gol untuk meningkatkan semangatnya dan juga mendapatkan 1 assist. Southampton punya defense untuk game ni memang teruklah. Banyak error yang defender orang lakukan telah menyebabkan Chelsea mendapat gol dengan mudah. Ikutkan Chelsea ni boleh je menang lebih daripada 6-0, tapi mungkin mereka nak simpan sikit untuk buat comeback lawan Real Madrid nanti dekat UCL kan, kita tahu. So rasanya tempat ketiga ni memang Chelsea tengah pegang lah. Sebab apa? Sebab tempat pertama iaitu City dan Liverpool memang tengah fight. Memang diorang on form, memang menang setiap game. Manakala tim bawah mereka daripada tempat nombor 4 ke 7 memang tak konsisten lah. Minggu lepas walaupun Chelsea kalah, tim-tim bawah mereka ada yang seri, ada yang kalah. Tak dapat mencuri mata yang berharga lah untuk spot nombor 3 ni. Chelsea tak perlu risau lah untuk tempat yang ketiga ni. Tapi kita tak tahu, mungkin MU boleh buat comeback, who knows. Okay, next game Brentford bertemu dengan West Ham. Adakah Brentford bakal menjadi the new giant killer di dalam EPL? So, untuk 2 game terakhir Brentford ni, mereka telah kalahkan 2 kelab EPL yang tengah berentap di Eropah, iaitu Chelsea dengan West Ham. Gila kau, dapat kalahkan juara kelab dunia 4-1 kot. Memang lauk betul kelab tu. Untuk game ni, Brentford telah menang 2-0 jaringan oleh Mbeumo dan Tony. Kalau kita tengok game antara Brentford dengan West Ham ni, memang Brentford pegang game ni lah. So game diorang pun agak teratur selepas kedatangan Christian Eriksen ni. Walaupun Christian Eriksen ni mempunyai masalah jantung waktu Euro yang lepas, tetapi dia punya performance ni berjaya mengubah game plan Brentford lah. So baru-baru ni dapat call up pula daripada Denmark. Memang kelas lah Eriksen ni. West Ham pula gagal mengekalkan kemenangan momentum mereka. Mungkin nak fokus UEL kot. Yelah, kalau kita tengok game ni, West Ham hanya dapat 1 on target saja, manakala Brentford ni ada 7 on target daripada 15 shot mereka. Walau bagaimanapun, West Ham masih lagi kekal di tangga ke-6. Sebab apa? Sebab pasukan di tangga ke-7 tu kalah mudah dengan Everton. Right. Kau tak habis-habis kau nombor 7 tu. Game yang ditunggu-tunggu untuk semua peminat EPL, iaitu perlawanan di antara Manchester City menentang Liverpool. Perlawanan di antara tempat nombor 1 menentang tempat nombor 2. Hanya dibezakan dengan 1 mata. So game ni sangat penting untuk kedua-dua tim, di mana tim yang berjaya mendapatkan 3 mata pada game ini, mereka akan mengekalkan kedudukan mereka di tempat nombor 1 dan menjauhkan diri mereka daripada kelab di nombor tangga kedua. Game ini yang menentukan siapa yang layak untuk dapat 3 mata. Senang cerita, siapa yang dapat 3 mata dalam game ni, dia akan pegang nombor 1 dan dia akan menjauhkan dengan 2 poin lah, mungkin 2 ke 3 poin lah. So game ni memang baik expectation daripada semua peminat bola sepak yang menyaksikan perlawanan ni memang dapat lah. Aku sendiri tengok memang aku rasa seronok tengok game ni Sebelum kita ke game ni, kita nak cerita pasal start kedua-dua kelab di mana City turun ke game ni dengan berjaya mengalahkan Atletico Madrid di Champions League dengan 1-0 menentang tim Atletico Madrid yang main betul-betul ultra defensif Aku tak pernah tengok lagi game macam ni yang main sampai Guardiola tu dah kerut kepala dah, dengan botak tu dah kerut habis lah, dengan botak-botak sekali kerut.
Aku tak tahulah dengan Guardiola akhirnya mereka berjaya menangi 1-0 dalam perlawanan tersebut. Manakala Liverpool datang dengan berjaya mengalahkan tim Benfica 3-1 untuk first leg. So kedua-dua tim ni datang dengan form yang agak bagus untuk game ni. So game di Etihad, first half kita dapat tengok City being City dengan serang yang betul-betul padu, garang dan juga laju macam kau tahu Pep Guardiola punya taktikal. Sebab City memang conquer game, diorang main dengan confident, diorang memang cari untuk mendapatkan gol yang paling awal. Tetapi aku tengok Liverpool untuk first half, diorang macam main berhati-hati sikit. Aku tak tahu kenapa, diorang macam nak tengok rentak City macam mana, dan mungkin diorang nak counter lah. Tetapi kau main berhati-hati macam mana pun, bila kau lawan dengan City, minit ke-5 Kevin De Bruyne menjadikan gol pertama untuk perlawanan ni. Tapi gol ni sebenarnya ada reflection ada big reflection daripada Joel Matip dan juga tiang gol. Okey, tapi bila kau main dengan Liverpool, kau main Liverpool yang main geger pressing ni betul-betul geger pressing bukan macam dekat kelab nombor 7 tu, itu gegel je kot. So pada minit ke-13, hasil swap daripada fullback Liverpool iaitu Andy Robertson dan juga Alexander-Arnold berjaya memberikan satu bola yang cantik pada Jota. Jota berada di tempat yang betul dan juga buat benda yang betul, iaitu menjadikan gol dan meletakkan Liverpool 1-1 pada minit ke-13. Gol ni memang sedap maksudnya tengah hype, game tengah sedap, game tengah hype. So Jota datang dengan menyamakan kedudukan. So memang tip top. Aku boleh tengok masa tu Klopp dengan Guardiola, dia punya reaction dalam game tu memang Guardiola dah tepuk dahi, Klopp dah lompat-lompat lah. So memang betul lah kan. So sebenarnya gol ni semua tak adalah best sangat, tapi apa yang aku nak cerita, apa yang aku nak highlight dalam game ni adalah Ederson. Aku tak tahu lah Mamat ni kenapa. Aku rasa dia ni ada masalah cepat bosan kot. So kalau dia ni couple dengan sesiapa, aku rasa dia cepat bosan. Sebab apa? Pada minit ke-23 aku rasa dia bosan. So dia main bola tu slow-slow je, dan bola tu sebenarnya dia dah lalu dekat line gol lah. Jota dah slide tapi dia relax, dia boleh pass bola tu dengan tenang kepada Laporte. Aku tak tahulah apa masalah dia ni. Dia tak ada jantung ke apa Syak? Aku tengok game tu pun aku dah berdebar-debar cakap janganlah kau nak buat game main gila, kau nak bagi gol percuma dekat Liverpool ni kan. Penyokong City dekat belakang tiang gol tu semua dah bangun dah cakap apa hal ni. Tapi memang aku tak tahu lah. Memang budak ni memang boleh bagi apa-apa kat dia. Gol kedua City terhasil daripada corner De Bruyne Bila De Bruyne hantar bola dan ditanduk Matip, tapi bola ni straight pergi ke jauh Cancelo Kau tahu jauh Cancelo ni ada satu ability crossing yang sangat-sangat bagus memang tak dapat denial. So satu cross daripada situ dapat kepada Jesus, dan Jesus dapat menyalurkan gol kedua Manchester City dalam game ni Satu style untuk Gabriel Jesus last dia main untuk first level untuk Manchester City iaitu pada Januari 2022 menentang Arsenal. Itu je last main. Lepas tu semua dia banyak main untuk 20 minit. Lepas tu ada yang tak main langsung pun ada. Tapi apa yang bestnya, Jesus ni sebenarnya bila dia berjumpa Liverpool, dia telah berjaya menyalurkan 5 gol bila menentang Liverpool. So senang cerita, Liverpool ni memang favourite club dia untuk jadikan gol lah. So second half tak sampai 40 second masuk, Salah memberikan satu true ball untuk Mane dan Mane berjaya mengikat kedudukan kedua sama. Memang fantastik gila game ni Memang expectation memang seronok dengan intensity game yang sangat tinggi. Memang best. City hampir berjaya menjadikan gol yang ketiga bila Sterling dapat bola dan membolosi Alisson, tetapi offside di situ. Kalau aku rasa kalau dia biar je Jesus ambil bola tu, at least dia boleh lah. Mungkin Jesus boleh score gol ataupun mungkin Jesus boleh pass kat dia. Tapi dia ni suka lari ke depan sangat, so tak dapat apa-apa lah. So 2 sama lah. So game ni end dengan 2 sama lah. So untuk siapa yang bakal memenangi EPL season ini, diteruskan lagi menjadi tanda tanya kepada menjadi tanda tanya untuk semua peminat bola sepak. So untuk tim mana yang akan menangi EPL pada season ni still menjadi tanda tanya. Jadi kita perlu menunggu hingga ke game week 38 untuk tahu siapa akan menjadi juara. Kita harap sama-sama kita nantikan. Okey, untuk kesimpulannya game 32 ni memang perlawanan antara Manchester City dengan Liverpool ini memang orang nanti-nantikan lah. Memang kalah lah El Clasico. So untuk season ni Liverpool dengan Manchester City memang berada di kelas mereka tersendiri. So mana kalau siapa-siapa yang tengok game tu, tak kisah pun mana-mana tim yang menang, antara Liverpool pun berhak menang, Manchester City pun berhak menang. Kedua-dua tim menunjukkan perlawanan yang sangat-sangat menarik lah. Untuk slot ke UCL, hanya tempat keempat sahaja yang masih terbuka dan sedang direbut oleh 4 tim, iaitu Manchester United, West Ham United, Tottenham Hotspur dan Arsenal. So ketiga empat tim ni memang tak konsisten lah, tetapi kita dapat tengok bahawa Tottenham Hotspur dengan kelebihan satu perlawanan mungkin boleh mengekalkan tempat keempat mereka jika mereka konsisten bermain seperti game berlawan Aston Villa ini. Untuk game next week akan ada beberapa tim yang main double game week. Antaranya adalah Manchester United dan tanah kepada Liverpool telah memenangi game mereka
untuk bertemu Manchester United nanti. Bagi tahu awal Okay, itu saja daripada kami untuk game review week ke-32. So, harap korang semua enjoy dengan game kami. Mohon like, mohon share, mohon komen dan subscribe kami punya channel. Semoga channel ini dapat memberi manfaat kepada korang. Saya kata kalau ada apa-apa penambahan yang baik, sila komen. InsyaAllah kami terimanya dengan hati yang terbuka. Okay, channel kami masih dalam tujuan yang satu, iaitu road ke 1k subscriber. So harap korang dapat share channel kita orang kepada kawan-kawan korang yang belum lagi subscribe channel kita orang. Tidak lewat rasanya untuk kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan pada tahun ini. Kami harap Ramadan kali ini dapat memberikan lebih makna untuk kita semua sebagai umat Islam, dan juga dapat mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Esa, insya-Allah. Kepada penonton yang sedang berpuasa dan melihat video kami harap korang dapat sabar, hanya sedikit lagi, tunggu sikit lagi, nanti nak buka ni. Tapi korang kena tengok video kita orang pukul 7 malam lah, jangan tengok pukul 10 pagi. Kalau 10 pagi memang lambat lagi lah, orang sabar kan. Dan kepada mereka yang telah menonton video kami selepas berbuka puasa, tahniah, anda telah berjaya berpuasa pada hari ini. Satu tepukan yang gemuruh untuk anda. Dan kepada mereka yang menonton video kami dan juga tidak puasa, kau apa hal tak puasa, Syak? Kau tengok 17 puasa, 18 puasa Kau nak jadi Bakoba ke? Aku panggil Jais nanti suruh ronda dalam van jenazah baru kau tu. Paparkan muka kau tu yang macam Bakoba tu. Tak malu? Puasalah. So, sehingga kita berjumpa lagi, it's your boy Nasir Dan saya Iwan. Ciao. Peace y'all.